warahmatullahi wabarakatuh. Sambung ya surah Hud, muka surat 2 atau 23. Muka surat 223 ayat 17. Ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
sambungnya ayat. Allah SWT beritahu orang yang mana tidak dapat faham Quran, tak nampak basirah kebenaran dalam Quran ni, kerana satu orang itu telah buat keputusan bahawa dia hanya nak kehidupan dunia. Ayat atas dia. Jadi satu orang itu kalau dia tak nampak akhirat, dia hanya nampak dunia, dia nak benda yang segera, maka orang lagu ni Allah Ta'ala bagi tahu kami akan sempurnakan keinginan dia di dunia. Di akhirat dia tidak akan ada bahagia lagi. Ini bahaya. Cinta pada dunia ni akan menyebabkan satu orang tak nampak hijab dia kehidupan akhirat, sehingga kebenaran daripada Quran ni, sebab tajuk utama Quran ni akhirat. Di antara tajuk utama Quran ni, sebab tu kita baca Quran ni kan, Quran ni kitab hidayah. Allah Ta'ala bagi tahu orang yang dapat ambil hidayah daripada kita ni, orang yang mana sifat mula-mula sekali beriman dengan ghaib. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di situ semua mabani, semua usul dalam Quran untuk jadi mukmin, jadi muttaqi ni, pertama sekali beriman dengan perkara ghaib. Kalau ni tak ada, payah. Jadi masih lagi sambungnya, afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Ayat 17 ni di antara ayat yang susah juga nak faham. Dia punya dhamir dia. Allah bagi tahu afaman kana ala bayyinatin, adakah sama dengan orang yang mana, iaitu Nabi SAW, adakah sama orang yang mana benar-benar berada di atas bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah sama? Man kana ala bayyinatin min rabbih. Siapa dia ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sama orang yang mana berada di atas kebenaran, dan kebenaran itu daripada Tuhan dia? Wa yatluhu syahidun minhu. Sini khilaf. Wa yatluhu syahidun minhu. Sama ada dhamir ni kembali pada Nabi semula, ataupun dia terjemah dengan dan diiringi oleh orang yang mana bersaksi tentang kebenaran dia. Syahidun tu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok terjemah. Afaman, adakah sama orang yang mana berada di atas bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas satu bukti kukuh, dan bukti itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wayatluhu, dia baca pula, dia baca bukti, baca dengan niat untuk ikut. Hu tu bayyinah, kebenaran. Oh itu syahidum minhu, dan yang bersaksi nak kebenaran Nabi ini Allah Ta'ala sendiri bersaksi. Allah Ta'ala sendiri bersaksi. Wa min qablihi, dan sebelum ni, sebelum Quran ni, kitab Musa imaman wa rahmah. Kitab Nabi Musa, kitab Nabi Musa sebagai imam, sebagai rahmah, sebagai panduan. Itu kalau kita kata syahidun tu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi syahidun tu Quran sendiri. Adakah sama orang yang mana berada di atas petunjuk, atas bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi baca untuk ikut petunjuk tu, dan syahidun minhu, dan Quran sendiri bersaksi bahawa Nabi ni benar. Minhu ni kembali pada Allah, minhu tu kembali pada Allah. Quran ni bersaksi bahawa kitab Allah ni daripada Allah SWT sendiri. Wa min qablihi, dan sebelum ni kitab Nabi Musa, kitab Nabi Musa. Dan ni pun tak apa juga, dhamir itu boleh belakang, nak pergi pada Nabi kan, nak pergi pada Quran kan, nak pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nabi pun dibenarkan daripada Injil, daripada Taurat. Ini kitab Nabi Musa, imaman wa rahmah. Jadi orang yang mana berada di atas bukti daripada Allah SWT, dia disaksikan oleh Allah SWT sendiri, disaksi oleh Quran sendiri, disaksi oleh kitab sebelum ni, kitab Nabi Musa sendiri. Maka siapa dia beriman dengan semua ni, ulaika yu'minuna bih, itulah orang yang mana benar-benar beriman dengan Quran.
Wa man yakfur bihi minal ahzab, siapa dia kufur dengan Quran di kalangan firqah-firqah, tak kira Yahudi ke Nasara ke musyrikin Mekah ke, tak mana-mana, fannar maw'iduh, maka janji dia neraka. Allah nak beritahu, fala taku fi miryatin min, oleh kerana itu jangan kamu ragu-ragu berkenaan kebenaran ni. Innahul haqqu min rabbik, sesungguhnya Quran ni kebenaran daripada Tuhan kamu. Walakin aktsaran nas la yu'minun, tapi kebanyakan manusia ni tak reti, tidak mahu beriman. Tetapi kebanyakan manusia ni tidak mahu beriman. Dan tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang yang mana reka sesuatu nisbah pada Allah secara dusta. Tidak ada. Masih lagi tak tentang Quran, tak tentang Quran, tak tentang orang tolak Quran. Ulaika yu'raduna ala rabbihim, itulah orang yang mana akan dibentangkan daripada Allah SWT nanti. Dan wa yaqulul ashhadu haula, dia akan bersaksi nanti, saksi segala saksi, sama ada malaikat yang disembah selain daripada Allah, para anbiya, para salihin, dia juga tubuh badan sendiri, semua ni akan jadi saksi. Akan berkata di akhirat nanti, haula illadzina kadzabu ala, mereka semua ni pendusta Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah kepada orang yang zalim. Siapa dia orang yang zalim ni? Alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menghalang daripada jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dia mencari jalan bagaimana untuk membelakkan orang daripada jalan Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dia punca dia Allah nak beritahu, dak mereka tidak yakin, dak kufur dengan akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard, itulah orang yang mana tidak dapat menyelamatkan diri, tidak dapat melepaskan diri, tidak akan terlepas daripada azab Allah SWT, tidak dapat lari di atas muka bumi daripada Allah. Wa ma kana lahum min dunillahi min awla, dia tidak ada bagi mereka selain daripada Allah sebagai penolong. Akhirat nanti yudha'afu lahum al-'adzab, dia azab akan berlipat kali ganda. Ma kanu yastati'una sam wa ma kanu yusirun. Orang lagu ni tak, orang lagu mana ni? Orang yang mana dusta atas nama Allah, bahaya dusta atas nama Allah. Orang yang mana halau orang daripada jalan Allah, halau orang daripada ikut Allah, ikut Rasulullah. Orang lagu ni Allah nak bagi tahu, tak, maka yastati'una sam. Orang lagu ni tak akan dapat kefahaman. Itu mata hati dia telah ditutup. Wa ma kanu yubsirun, dia tidak akan dapat lihat kebenaran, basirah tu. Dia punca dia ni, bukan Allah Taala. Ni natijah dia. Punca dia kerana agama, reka sesuatu guna nama Allah. Tak. Dia juga halau orang daripada jalan Allah. Ni bahaya. Ulaika alladzina khasiru, itulah orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, akhirat nanti apa yang mereka reka tu, sama ada kaedah ke, pendapat ke, fatwa ke, ataupun sembahyang ke, ajaran apa-apa yang mereka reka belaka, semua tu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, hilang lenyap daripada mereka apa yang mereka reka. La jaram, pasti sekali Allah Taala bagi la jaram. La jaram ni makna pasti sekali, annahum fil akhirah, bahawa mereka ni di akhirat nanti humul akhsar, orang yang paling rugi sekali. Ada pun orang yang mana beriman dan beramal soleh, Allah Taala bagi innal ladzina amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim, yang mana orang yang mana akhbatu ni mana puas hati hanya dengan Allah, serah diri hanya pada Allah, tunduk hanya pada Allah. Ni khabat, akhbatu. Ulaika ashabul jannah, itulah pemilik syurga, hum fiha khalidun, kekalan. Kemudian Allah telah buat perumpamaan, masalul fariqain, perumpamaan dua orang kumpulan tu, kumpulan yang mana taat pada Allah dan kumpulan yang mana tak reka sesuatu guna nama Allah, halau daripada jalan Allah. Perumpamaan dia seperti mana kal a'ma wal asam wal basir was sami. Perumpamaan dia seperti mana satu orang buta dia tuli dengan orang celak dan orang mendengar. Perumpamaan dia. Hal yastawiyani masalah, adakah sama? Afala tadhakkarun, kenapa kamu tidak mengambil pengajaran? Masuk kisah Nabi Nuh. Allah Taala cerita kisah Nabi Nuh lebih detail lagi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami telah hantar Nuh pada kaum dia. Dan Nabi Nuh bagi tahu pada kaum dia, inni lakum nadhirun mubin. Ini dakwah para anbiya. Aku bagi kamu ni nadhir, pemberi peringatan yang jelas. Peringatan kamu tetap perintah larangan Allah SWT, kehidupan dunia yang sementara, kehidupan akhirat yang sebenar-benar. Allah ta'budu illallah. Dan mula-mula sekali, janganlah kamu sembah, janganlah kamu ikut malaikat Allah. Sebab apa? Dia ni syuur masdar dia, sumber kekuatan dia, dan sumber kekuatan Nabi Nuh dan para anbiya keseluruhan. Kenapa mereka sanggup dakwah korbankan masa ni? Inni akhaf alaikum, kerana aku bimbang, kesehablah daripada umat ni. Inni akhaf, aku bimbang Allah SWT akan timpakan azab pada kamu, hari yang mana, azab yang mana, satu hari yang sangat dahsyat. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim, aku bimbang bahawa ke atas kamu azab
pada hari yang sangat pedih, azab yang pedih pada hari yang sangat besar, hari akhirat. Qala al-mala'u alladziina kafaru, berkata pembesar-pembesar, orang kaya, orang yang ada kedudukan di kalangan kaum, Allah Ta'ala tunjuk semua para anbiya, mereka dihalau. Sebab orang lagu ni dia paling menentang sekali dakwah para rasul. Sebab dakwah para rasul ni akan terjejah orang lagu ni. Sebab tu payah. Dunia ni menyebabkan satu orang tu payah masuk Islam, payah jadi hamba Allah SWT. Sebab dia selesa. Manusia dalam keadaan keselesaan ni, payah dia nak tunduk. Sebab tu Islam ni dia bina satu orang itu sentiasa wujud suhana yang mana menyebabkan dia ni sentiasa tak selesa. Ibadat-ibadat puasa, sembahyang, datang kan, tahajud, tarik kan, supaya terasa tak selesa dengan dunia ni. Sebab kalau selesa dengan dunia ni bahaya. Kita kalau kita bina dunia, kita hidup dah, kita ambil semua pendapat kata tak ada apa dah, Allah Taala Maha Pengasih dah, maya fardu je dah. Mengenai lama kita akan jadi sesat. Dan lama kebenaran kita tak nak terima. Bahaya sifat dunia ni, dia menipu kita gitu. Sebab tu mana-mana orang kafir kalau dia selesa payah nak masuk Islam. Dia selesa. Sebab dunia dia tak tala dah. Dia nak berubah sebab tidak ada masalah. Sebab tu Allah SWT hikmah dia datang selalu musibah. Datang ke musibah ni, musibah ni satu rahmat ni untuk menyedarkan manusia. Ni Allah Ta'ala tahu, faqala al-mala'u alladziina kafaru minkum, berkata pembesar-pembesar orang kafir di kalangan kaum Nabi Nuh, ma naraka illa basharan mithlana, kami tak fikir kamu ni wahai Nuh melainkan manusia seperti kami ya. Wa ma naraka ittaba'aka, dan kami lihat orang ikut kamu ni orang yang mana hum aradhiluna badir, orang yang mana orang kelas bawah. Badir mikir pun jenis mikir selapih belakang. Ya. Banyak ke Allah tak bagi hidayah pada orang tamadan. Tak. Sebab fitrah dia tak punah. Orang jenis mikir tinggi-tinggi, syirik dah, orang ni payah. Sebab apa dia setakat dengan takabur dia, ego dia. Sebenarnya dia pun tamadan juga, tapi dia dihijab dengan apa dia, title yang ada pada dia tu, dipanggil macam-macam, ustaz, orang lama, orang berpengaruh. Ini semua ni waham yang menyebabkan. Sebenarnya dia biasa, orang biasa juga, kecil sangat. Tapi waham dia gini, waham yang mana dia rasa dia ni lebih baik daripada orang, itu masalah. Waham ni menyebabkan dia ni terhalang daripada. Sebab Allah Ta'ala tak kenal orang lagu ni. Dia sebenarnya Allah Ta'ala tak kenal. Sebab tu dia kena hilangkan. Sebab tu seluruh para anbiya suruh minta istighfar pada kaum dia. Istighfar. Nabi Nuh, Nabi Hud, pada kaum istighfaru rabbakum. Dah kafir. Dia kena, sebab jalan Islam ni, orang nak jalan nak jadi hamba Allah, dia jalan ni, dia tak ada jalan lain. Jalan kena buat belakang, takabur, sombong. Sebab tu kita lebih lagi terlibat lagi banyak kena banyak istighfar. Sebab tu Nabi SAW tarik pada para sahabat dia dah, setiap hari aku istighfar dah 70 kali. Berapa? Sebab bahaya, jalan ni pun boleh cabut lagi. Tengok ni, orang kaya, kami fikir kamu ni manusia seperti kami, manusia biasa. Dia kami nampak kamu ni wahai Nuh, ikut kamu ni orang jenis bodoh-bodoh belakang ni. Wa ma nara lakum alaina, dia kami tak lihat mereka ni ada kelebihan apa ni. Bal nadhunnukum ka, bahkan kami fikir kamu ni pelawak. Qala ya qaum, berkata Nabi Nuh, ara'aitum in kuntu ala, wahai kamu apa pendapat kamu kalau aku berada di atas kebenaran daripada Tuhanku, dan Allah Ta'ala telah bagi rahmat pada aku daripada sisi dia. Kamu tak nampak anunzimukumuha wa antum laha, adakah kamu nak suruh aku paksa kamu sedangkan kamu tak suka perkara ni? Nak buat kan masing-masing. Ini dakwah Nabi Nuh. Kamu tak nampak, itu masalah kamu, tapi jangan halal lah nak teruskan dakwah ni. Dia tak nampak, tak nampak seperti mana cara dia nak suruh cara dia, nak suruh ikut cara dia. Ini keadaan pembesar-pembesar yang mana yang atur kehidupan masyarakat ni yang terkesan. Sebab itulah dakwah Nabi Nuh tak jadi, dakwah Nabi mana tak bagi kesan pada masyarakat ni. Sebab tokoh-tokoh dalam masyarakat ni menghalai belakang. Dia bagi kesan, ini logik, kita tak boleh nafi kan. Nabi ni, hatta Nabi kita sendiri di Mekah pun, bila pembesar-pembesar Al-Malak sekat ke tak, 13 tahun tak lepas satu orang. Tapi bila di Madinah tak ada orang lagu tu, tokoh-tokoh lagu tu. Tak. Ketua Aus, ketua Khazraj, tak, semua masuk Islam belakang. Tokoh-tokoh ni masuk Islam belakang, maka mudah. Tidak dimain peranai oleh orang lagu ni. Jadi Allah Ta'ala cerita berkali-kali ni supaya kita tengok, ambil iktibar. Tak, kita sambung lepas ni. Masih lagi tentang dakwah Nabi Nuh AS. Diceritakan kepada Nabi, Nabi rasa berat. Bila kita baca dakwah ni, Allah Ta'ala nak pujuk Nabi rasa berat. Dakwah
keadaan dia. Jadi cerita Nabi Nuh ni paling munasib sekali. Sebab Nabi Nuh Allah Taala uji dia 950 tahun. Tak pagi petang siang malam. Subhanallah. Sambungan surah Hud, muka surat 225 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Sambungan Allah SWT cerita pada Nabi bagaimana dakwah Nabi Nuh AS untuk pujuk hati Nabi. Bagaimana Nabi Nuh terkesan dengan keadaan. Allah SWT telah bagi tahu pada kita bagaimana Nabi SAW, keadaan Nabi, jiwa Nabi, tekanan yang Nabi hadapi untuk menyampaikan risalah ni begitu berat sekali. Boleh jadi kamu wahai Muhammad, fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk an yakunu la unzila ilaika kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Boleh jadi kamu wahai Muhammad nak meninggalkan sebahagian apa yang kami wahyukan, tidak mahu bagi tahu. Sebab apa? Sepitnya dada kamu, tekanan yang Nabi hadapi. Kerana Nabi tidak ada harta, tidak ada perkara luar biasa. Jadi ini Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh AS, pendahulu Nabi, contoh. Jadi bila pergi dakwah kaum dia, apa kaum dia ayat? Nak perlekeh, persendakan Nabi Nuh. Kami tak fikir kamu wahai Nuh manusia seperti mana kami, dia awal ikut kamu pun yang tak cerita sidik. Maka jawab Nabi Nuh, sambungan dia, wa ya qaum la as'alukum 'alaihi mal. Wahai kaum aku ni dakwah aku ni, aku tidak minta daripada kamu sebagai upah. Aku hanya mengharapkan daripada Allah SWT. Sebab tu kamu tak nak sekat. Ayat ni menyebabkan dakwah satu orang tak dapat dihalang. Ayat ni Allah Ta'ala sentiasa ulang. Kalau satu orang tu buat dakwah kerana ada benda lain, kedudukan dia, harta, habis. Bila kedudukan dia nak ditarik ataupun dengan sebab dia lakukan, maka dia tidak ada kekuatan. Sebab tu tengok para anbiya semua sekali, kenyataan ini diulang oleh Allah SWT. Sebab ini asas dia, ini sumber kekuatan. Sebab kalau benda ni mahal dia tak boleh nak kecek banyak. Sebab tu Allah Ta'ala zahirkan daripada mulut semua para Nabi. Ini Nabi Nuh AS sekali lagi Allah Ta'ala beritahu, wahai kaum aku tidak mengharapkan daripada kamu apa-apa. Tak ada kepentingan apa-apa. Dakwah aku ni tak ada kepentingan apa. Aku buat usaha ni kerana Allah SWT semata-mata. Dan wa ma ana bitaridil ladina, sambungan. Ini pembesaran Nuh AS minta dengan Nabi Nuh supaya nak suruh kami ikut kamu ataupun nak suruh kami dengar ni, majlis kami ni khusus untuk kami. Ni pun tak boleh. Kalau kita ikut strategi dakwah kita maka kita kena raih juga buat majlis khusus. Tak boleh. Tak ada tabaqat. Manhaj nubuwah, dakwah ni tidak ada tabaqat, tidak ada maknanya berdasarkan kedudukan. Ni majlis untuk orang miskin, ni majlis untuk orang kaya, ni majlis untuk orang cilik-cilik, ni majlis untuk orang tamada. Dia tak ada majlis lagu. Agama ni keperluan semua orang. Agama kalau Nabi buat tu zalim. Tak. Wa ma ana bitaridin, bila Nabi Nuh diminta supaya ni yang jadi payah ni, sebab tak ikut angin masyarakat. 950 tahun kita boleh bayar. Mana Allah SWT tidak peduli. Nak beriman ke tak saya beriman tak boleh. Tugas Rasul aku rakyat seperti mana aku nak. Mu nak beriman cara aku. Ni bawa Allah. Tak? Bawa Allah. Mana cara tengok keadaan pun tunduk sebenarnya kerana Allah. Kita kan kerana keadaan kat masyarakat kita ni macam-macam. Tak ustaz kali main dengan majlis baru jala. Orang pun tengok baru hilang. Mari ingat kita kancil tak kau. Tak. Dia lagu tu kok segarnya ustaz segar. Tengok. Lepas tu jadi punah dia. Sebab tu bila mari ujian dia tak boleh nak main. Lepas dia rebah. Sebab tu tak ada satu orang yang buat dakwah islah umat ni kerana perintah Allah. Dia bergerak sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba ni dia kena kecek seperti mana Tuhan dia suruh. Dia tak boleh bijak. Rasul begitu. Rasul ni dia bukan modal dia, Rasulullah, utusan Allah. Utusan ni tak kecek modal dia kecek modal Tuhan dia. Dia ayat Tuhan dia nak. Konsisten ni cara ni. Orang suka atau tak suka, dia mau fikir sendiri, buat keputusan sendiri. Tuhan kita nak lagu ni. Dia tak ada. Kalau tengok keadaan gini dia pula dia ingat dia pula Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia hamba. Dia pun suruh. Ni nahj yang asah yang perlu kita jelas. Tengok Nabi Nuh AS bila kaum dia minta dia
Nak suruh kami duduk dalam majlis kamu, nak suruh kami dengan kamu, orang lagu ni tak sah. Maknanya satu ketika tu dakwah Nabi Nuh tu difahami. Tapi orang-orang tertentu dia nampak boleh naik dengan Nabi Nuh ni, tapi orang lain kita tak sih. Nak orang kita, nak kepulai kita. Ni karut belakang. Hak ni kita jadi masalah belakang sekarang ni. Mari orang lain pula tak ada kepentingan dia buat kepulai lain pula. Habis punah. Sebab tu tak boleh bina atas dasar tu, tak boleh menyatukan umat. Wa ma ana bitaridil ladina, aku sekali-kali tidak akan halau orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim, mereka akan menghadap Allah juga. Semua menghadap Allah, mereka pun menghadap Allah. Aku ni hamba dia, hamba Allah yang Allah Taala suruh bagi tahu pada hamba Allah lagu mana nak kembali pada Allah, nak jadi hamba Allah. Bukan dakwah ni kepada milik aku, bukan milik. Walakinni arakum qauman tajabbi, kamu fikir kamu ni jahil, tak tahu hakikat sebenar. Aku ni siapa dia? Aku ni usaha agama ni bukan milik aku. Agama ni milik Allah. Aku ni pesuruh dia. Pesuruh hanya rakyat seperti mana tuan dia nak. Utusan dia. Sebagai hamba dia, sebagai tuan nak. Wa ya qaum may yansuruni, tengok ni. Wahai kaum aku, may yansuruni min Allah in tarattuhum. Wahai kaum aku, siapa dia boleh tolong aku daripada azab Allah kalau aku halau ni? Tak boleh. Afala tadhakkarun, kamu tak ambil pengajaran ya kan? Mana Nabi Nuh gambar kayak begitu keadaan dia. Dia ni mata hamba Allah yang Allah Taala utuskan sebagai utusan bagi tahu pada bagaimana nak jadi hamba Allah pada semua orang. Tapi kaum ni dak daripada usaha dakwah ni, usaha seorang itu dia nampak benda lain, nampak kedudukan, nampak harta, dia nampak lagi nak jadi kepulai ke dah. Jadi mula cabai. Ni orang kita ni tak boleh. Sebab tu kita nampak ni nahyi nubuwah ni jelas gini. Quran bagi basirah pada kita. Walaupun nampak pada zahirah, pada suruh ikut lagu mana, ada main gini-gini, dah bukan masalah nak suruh ikut. Kita nak suruh orang taat pada Allah SWT. Kita akan bagi penjelasan. Nak suruh orang taat pada Allah SWT. So, setiap orang diuji. Wala aku lakum indi khazanah, dan aku tidak dakwa bahawa di sisi aku ni ada khazanah Allah. Dan semua Nabi sama. Nabi Nuh Allah suruh ayat gini, Nabi kita suruh ayat gini. Mana tengah-tengah Nabi semua gini belakang. Nabi Nuh kata, wala aku tidak dakwa bahawa aku punya khazanah Allah. Sekarang tak boleh nampak lebah sikit ke? Kalau jadi syekh tarikat ke tak? Dakwah lah milik khazanah. Semacam orang tak nak kaya lagu ni, nak kaya, dia mesti ada benda ni semua, mesti dunia juga. Tapi tengok nahas para anbiya ni tak ada. Semua beriman. Oh ikut Nabi kan susah kan. Tapi tak boleh dari agama kita lah ni, boleh ada buat agama pun. Dah usaha agama pun dah. Kalau amal istighfar ni jadi kaya, sungai urusan. Banyak ajar gitu. Dah, lepas tu kalau Allah Taala bagi kaya kat dia suruh dengan sebab tu. Dah. Rasa dengan sebab tu. Dah. Tak ada. Dah, kita istighfar kerana dosa kita. Semua dia ajar bagaimana nak takluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan benda-benda. Tengok Nabi, tengok para sahabat lah. Dah, masuk Islam, orang Mekah tu masuk Islam tu, sahabat tahap susah, dah 13 tahun susah di Mekah. Kemuncak susah ke mana? Kena tinggal tanah air. Tinggal pula 11 pinggir, bayar. Payah lah. Tinggal tanah air ni, Allah Akbar. Hatta Abu Bakar bila sampai di Madinah ke dah mengeluh. Demai kan, cuaca tak support dah. Bayar ke padahal tak sama-sama tanah harak tu kita kata. Tapi tengok cuaca di Mekah dengan cuaca Madinah tak support dah. Abu Bakar sendiri dah bila sampai di Madinah mengadu. Dah Bilal radhiyallahu anhu dah kalau demai kan dah tubik kan ayat-ayat Mekah. Ingat Mekah. Demai. Lepas tu Nabi doa. Susah. Keadaan yang mana dihadapi oleh. Tapi tengok tak cabut sebab apa mereka masuk Islam dengan cara yang betul. Marilah ke mana pun. Tak siapa sanggup bagi nyawa. Tak susah demi susah. Sebab ni cara, ni nahas yang betul. Hak ni kita nak bina umat. Cara yang betul. Dia tak ada pintu lain. Tak. Tertawa dengan cara yang salah kan tak? Maka kita akan bina munafik saja dalam umat ni. Lepas tu bila siapa pergi dia pakat lari belakang, utuh gitu agama. Tak boleh. Tengok Nabi Nuh AS, aku tidak dakwa aku miliki khazanah Allah, dan aku tidak dakwa bahawa aku tahu perkara gaib, dan aku tidak dakwa aku ni malaikat. Wala aqul ladzina tazdari a'yunukum la yu'tihimullahu khairan. Aku tidak sekali-kali akan kata pada orang yang mana yang kamu pandai remeh.
bahawa Allah Ta'ala tidak akan bagi kebaikan kepada kamu. Aku tidak akan hina orang. Allahu a'lam bima fi. Allah lebih tahu apa yang ada pada mereka. Mana kaum Nabi Nuh bagi tahu lah, kamu dah ambil budak-budak ni jadi pengikut kamu. Ni set ni tak pakai kerja ni. Set somak belakang ni. Set pekoda kali kita kata ke dah. Allah Ta'ala boleh guna siapa-siapa kan? Allah Ta'ala akan guna orang yang nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa boleh jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa nak jadi? Allah Ta'ala tak ada pintu dia, tak ada tutup. Semua orang yang Allah Ta'ala bagi. Syarat nak jadi hamba Allah, Allah lebih tahu apa yang ada dalam diri mereka. Inni idzan laminal. Kalau aku halau juga mereka, aku tu masuk orang yang zalim. Qalu ya Nuh qarja. Wahai Nuh, ni kita debat banyak, debat lama dah ni. Kamu pun dah debat dengan kami lama dah. Doa ayat macam-macam sebelum ni. Dan kalau kami tak beriman dengan kamu ni, dan Allah Ta'ala akan datangkan azab, datangkan musibah. Dan Fa'tina bima ta'inna. Wa mari. Ni kita siap pada Nabi Nuh. Betul Nabi Nuh. Nabi kita ni orang Mekah minta dah wayakulu namata hadzal wa'du. Dah. Baru 13 tahun. Ni tak habis 13 tahun lagi surah Hud ni. Dah. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Allah, 950 tahun dah. Dah. Nuh 3 tahun lepas dia mau kecek lagu ni. 300 tahun lepas. Teh. Nabi Nuh. Pakat tu bekok gitu Nabi Nuh. Sebab tu doa Nabi Nuh kata ya Allah, ngadu ya Allah. Bukan mereka ya tolak aku ni, anak mereka tolak aku, cucu mereka tolak aku. Bakalah itu aku tahu dah dia tolak aku juga. Pengalaman Nabi Nuh. Tahu dah ni, kecil lagi nak lawan Nabi Nuh dah. Dosa. Susah Nabi Nuh alaihi salam. Dak wahai Nuh, dak kita debat lama duk kata Allah Taala akan azab. Kau mari fatina bima ta'ina in kuntum. Sekiranya kamu benar-benar seorang rasul daripada Allah. Tak boleh kan? Tak boleh buat apa Nabi Nuh. Biar gitu. Waktu kaum tu qala inna ma ya'tikum bihillah. Kata Nabi Nuh, sebenarnya yang boleh datang ke azab tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kamu insya-Allah sekiranya dia kehendaki. Wa ma antum bimu'jizin. Kalau mari azab kamu tak lagi dapat melepaskan diri. Wala yanfa'ukum nushi. Nasihat aku ni tidak akan bagi manfaat pada kamu. In aradtu an ansahalakum. Walaupun aku nak supaya kamu ni, aku nak kebaikan untuk kamu. Aku ikhlas pada kamu, jujur dengan kamu. Sekiranya Allah SWT nak sesatkan kamu. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan kamu, kepada dia kamu akan dikembalikan. Ini ayat begini, ini bukan kata jabat Allah SWT waktu sedar ni. Ini ayat mana bagi tahu pada kamu dia kena minta apa dengan Allah SWT. Tak. Sebab lepas ni Allah Ta'ala sudah rakyat dah kan. Nabi Nuh ayat pada kamu ni istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tak. Minta ampun daripada Tuhan kamu. Ini di antara uslub-uslub Nabi Nuh AS. Am yaqulu naftara. Qul in iftara. Ini pencelah daripada Nabi untuk Nabi. Am yaqulu naftara. Adakah mereka kata ini rekaan untuk Nabi Nuh? Mana kalau kita kata ayat ni Nabi Nuh juga sama dengan keadaan Nabi kita ni. Mereka kata Nabi Nuh ni rekaan. Ajaran dia duduk ajar pada kaum dia ni daripada Allah semua, benar dia reka guna nama Allah. Qul in iftaraitu. Katakanlah sekiranya ini reka aku, fa alayya ijrami, maka aku bertanggungjawab terhadap dosa aku. Wa ana bari'um mimma tujibun. Dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu derhaka, perbuatan yang kamu buat seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala bagi tahu kami wahyu pada Nabi Nuh. Tengok ni baru izin daripada Allah. Akhirnya Allah Taala bagi tahu wa uhiya ila nuh annahu, sesungguhnya lan yu'mina minkum, tidak akan beriman lagi daripada kaum kamu illa man qad kecuali orang yang telah beriman dah. Fala tabta'is bima, jangan kamu sedih lagi dengan apa yang mereka buat. Ni baru mari izin Allah Taala. Baru boleh. Nak lagu ni hamba. Dakwah bukan kerana Allah, tinggalkan dakwah bukan kerana Allah. Ni contoh hamba. Ni hamba. Lepas tu perintah Allah Taala, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal berdasarkan perintah kami. Bi'ayunina ni. Buatlah kapal bi'ayun dengan ajaran kami, dengan panduan kami. Dan juga wahyina, dan juga wahyu daripada kami. Wala tukhatibni fil ladzi, jangan kamu sibuk lagi bela orang yang zalim. Innahum murakum, mereka semua tu akan tenggelam. Buat cara sekarang ni. Dan perintah Allah Taala buat kapal mana? Tengok wa yasda'un fulk. Dan Nabi Nuh pun buat kapal. Buat kapal siapa dia ajar? Allah SWT ajar. Cara buat kapal, lagu mana buat kapal? Mana? Semua. Dan Allah Taala perintah Nabi Nuh buat kapal mana? Atas bukit. Ni peringkat tinggi ni. Tak. Apa buat atas bukit? Tak ada. Allah Taala suruh buat ya. Ni contoh taslim.
Tak, pada Allah SWT. Allah Taala cerita pada kita ni. Nabi Nuh bila buat apa? Wa kullama marra alaihim, setiap kali mari ada pembesar-pembesar di kalangan kaum dia tu, sakhiru min, buat nganying pada Nabi Nuh. Tak. Sibuk buat apa pula lagi. Tak. Tiba-tiba jadi barang buat apa? Ribut, tak ada ujian kaji cuaca, tak ada apa-apa. Pengalaman itu dah pengalaman. Jangan kita ni ada pengalaman, ada apa dah? Ramai lah kaji cuaca kan. Tak, kita hebat. Tak. Ni barang 900, tak hidup 900 tahun. Dakwah saja 90 tahun ni, hidup 1000 tahun ni. Dan masa tu kan mereka hidup dengan Allah dah. Hidup dengan Allah. Dan kaum A ni umat Nabi Nuh. Kaum Nuh ni generasi selepas Nabi Adam. Mana mereka ni daripada syurga. Syurga yang mana kemajuan itu lebih hebat lagi. Kita jangan ingat temadu kita lebih hebat lagi. Tentu temadu dia lebih hebat lagi. Allah Taala gambar bagaimana Nabi Nuh dipesenda. Dia tengok perintah Allah tidak difahami. Tapi para anbiya ni contohnya buat. Sebab tu jangan, sebab mereka jelas tentang Allah, jelas tentang ilmu Allah SWT. Tak, jelas tak. Sakhiru minhu, mereka mempersendakan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, in taskharu minna, sekiranya kamu persenda kami, fa inna naskharu minkum, kami akan mempersendakan kamu juga, seperti mana kamu buat nganyi pada kami. Mana akhirat? Fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzih, kamu akan tahu nanti siapa dia yang akan ditimpa pada dia azab yang menghinakan. Dan wa yuhillu alaihi azab mungkin, dan dihalal lepas tu, diganti lepas tu azab yang kekal. Di dunia azab yang hina, di akhirat nanti azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna wa farat tannu, sehingga datang perintah kami, Allah Taala bagi tahu. Perintah apa? Keluarkan air. Wa farat tannu, sehingga keluar air daripada tempat masak mereka ni. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain, kami pun perintahkan kepada Nabi Nuh, bawalah dari atas kapal tu min kullin zawjayn ithnain, pada setiap pasangan, mana setiap pasal binatang. Tak, binatang sini. Gapo dia ni buat binatang belakang ni? Semua benda ke? Semua binatang ke? Tak, kita tengok tak orang buat cerita ke tak? Semua benda. Sebenarnya bukan semua benda. Kita tengok surah-surah bila kumpul semua kisah Nabi Nuh, kita tengok ke tak? Bawa binatang ni, binatang ternakan. Tak, bukan bawa babi ke apa. Tu tak. Tak. Bila Allah Taala sebut kisah Nabi Nuh ya, masih sebut lepas bawah dia tu cerita tentang apa dia? Tentang binatang ternakan. Tentang binatang ternakan. Tak sebut perhati dalam Al-Quran. Maknanya kalau kullin zawjayn itsnain ni, tak seperti mana samaniyatu azwaj min ad-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain min al-baqar itsnain. Tak. Allah Taala sebut binatang-binatang ni, tak samaniyatu azwaj min al-an'am, min al-an'am. Hani yang sesuai ni atas kapal Nabi Nuh bersama 80 orang tu. Nah, hak ni yang layak. Sebab apa? Binatang ni yang dijadikan Allah Taala sebut dalam Al-Quran semua ni. Awalam yara anna khalaqnahum mimma amilat aydina. Kamu tak perhatikan berkenaan binatang yang kami jadikan dengan tangan kami. Tak. Manusia pun Allah Taala bagi tahu pada iblis, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai?" Apa yang menghalang kamu sujud daripada makhluk yang aku jadikan dengan tangan aku? Tak. Jadi Allah Taala semua iring semua. Tak. Kita dengan al-an'am. Tak. Dalam surah Zumar kan, Allah nak bagi tahu kan, kami jadikan kamu. Wa anzalakum, kemudian wa anzalakum minal an'am, kemudian kami turunkan al-an'am. Mana al-an'am ni binatang-binatang yang mana khusus yang mari daripada langit. Diturunkan. Binatang-binatang syurga lah kita kata daripada langit. Seperti mana kibas Nabi Ibrahim sebelah tu kan, tak nak hati. Jadi nampak zahir hak ni, bukan semua Nabi Nuh pergi cari semua binatang. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaum. Dan Allah SWT begitu, wa ahlaka, Allah Taala binasakan illa man sabaqa alaihi alqaum, kecuali yang mana Allah Taala sudah buat keputusan bahawa dia tidak akan tenggelam. Begitu wa man aman, begitu orang yang mana beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh melainkan sedikit. Dikatakan tak apa 100 orang. Tak apa 100 orang. Dan ni bilangan sedikit lah. Wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Maka bila naik, maka Allah kata irkabu fiha, naiklah dalam kapal tu, bacalah bismillah majriha wa mursaha.
Bismillah imajriha amursaha. Dengan nama Allah yang menjalankan kapal ini, yang melepaskan kapal ini. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguh Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Allah Taala bagi tahu, dan kapal itu telah bawa mereka bergerak di atas ombak yang mana tinggi dia seperti mana gunung. Wa nada nuhun ibnahum. Ketika itu Nabi Nuh panggil anak dia. Wa kana fi ma'zali. Ketika itu anak dia duduk di sudut-sudut lain. Ya bunai, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersama dengan kami, janganlah kamu bersama dengan orang kafir. Maka anak dia ni apa, Ibnu Taimiyah dalam tafsir dia ni di antara terbaik lah. Contoh dia buat, orang yang mana mendahulukan akal daripada perintah Allah, perintah wahyu. Nabi Nuh kata pada anak dia, irkab ma'ana, mari bersama dengan kami, jangan bersama dengan orang kafir. Anak dia kata, sa'awi ila jabal, gunung pak selamat. Sebab tu jangan akal kita terhad, dia tak tahu apa dia. Lagu mana kita rasa bijak pun ni, kemuncak bagi akal ni. Masa tu bila mari hujan, gapo? Banjir ke tak? Gunung pak paling selamat sekali. Tak. Tapi tidak. Nubuah kata daripada nubuah ni, tak. Wahyu daripada Allah SWT, kita tak boleh nak capai dengan akal kita. Jangan kita buat akal kita lebih hebat daripada nubuah. Jangan sekali-sekali. Bahaya kita. Bahaya. Tak. Jangan kerana kita orang untuk ulama pula, kerana kita pandai kaedah-kaedah, kita pusing, jadi tak apa langgar perintah Allah SWT. Tak. Kalau Nabi suruh tu jadi tak apa, tak buat. Kalau Nabi lari tu tak apa, langgar. Jadilah betul kerana kemahiran kita. Macam kita buat seolah kita setara kita, walaupun kita tak kata gitu. Tak. Mana kalau kita nak gambar, sebenarnya kita kena gambar nak kecek tu biar kena tasawur tu Nabi duduk depan, yang qadhah gitu. Yang qadhah gini tak apa. Tak. Kalau kita nak buat fatwa apa-apa nak benda apa, biar Nabi ada, Abu Bakar ada, Umar ada. Lepas tu kecek, boleh kecek tak gitu. Tak, sebab kita nak kecek. Tak, kena kat patut kia kat ada sekarang dia mata. Tak tadarruk pada Allah SWT. Kena buat gini. Kalau Nabi ada, Nabi dengar, Nabi suka ke gini. Fatwa kita, pendapat kita gini. Tak, Abu Bakar ada depan. Kalau tasawur gini tidak ada langsung, bahkan tak ada kata kita buat Nabi macam yang setara dengan kita. Ini bahaya. Ni contoh, sa'awi ila, anak dia kata, aku akan naik atas bukit. Ya'simuni minal ma', bukit itu akan menghalang aku, akan menyelamatkan aku daripada air. Kata Nabi Nuh, la 'asimal yawma min amrillah, hari ini tak ada siapa boleh selamat daripada perintah Allah illa man rahim, masih lagi, kecuali Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Wa hala bainahumal mawj, lalu mereka berdua dipisahkan daripada ombak. Fakana minal mughraqin, lalu jadi anak dia tenggelam. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqli'i wa ghidal ma' wa khudil am wastawat 'alal judi. Maka pada ketika ini dikatakan, anak Allah Taala perintah, wahai bumi, telah air kamu. Tengok, ni Allah, wahai bumi. Sebab tu masa banjir kan, dia bukan air turun daripada langit ya. Tak, air turun daripada langit, air bumi tu habis. Tak. Sebab Allah yang kontrol belakang. Allah yang keluarkan air daripada. Allah juga dari surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi kan. Allah tanya, kalau Allah Taala tak keluarkan air, siapa dia boleh datangkan air? Tak, orang nan. Allah tak keluarkan air daripada bumi. Siapa dia? Ni Allah beritahu, wahai bumi, tak telah semula air kamu. Wa ya sama aqli'i, tak berhenti tak daripada hujan itu. Wa ghidal ma', supaya air itu jadi kurang. Wa qudil am, dah selesai segala sesuatu. Wastawat 'alal judi, lalu kapal itu pun dak istiqrar atas judi, dak dengan sempurna. Tengok istawa ni, istawa ala, sekali lagi dari surah ada surah kau kita bagi tahu bawah ni. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka. Dak. Surah Allahumma salli ala. Surah Haji. Tengok. Surah Haji. Kisah Nabi Nuh juga. Fa idza stawaita anta wahai Nuh. Fa idza stawaita anta ala al-fulk. Dak. Ini istiwa ala ni. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Summa istawa ala al-Arsh. Mana istawa ala, istawa ala. Tengok.
Sini mana istiqrar. Sebab tu sebagai ulama kata mana istiqrar, istawa ni mana sedekah. Hakikat sebenar istiwa ni dia tidak ada kaitan dengan istiqrar, dia tidak ada kaitan dengan julus, dia tidak ada kaitan dengan sa'ada, dia tak ada kaitan dengan naik, tak ada. Istiwa sendiri, kata dia sendiri itu tak ada makna juluh, tak ada makna gabar. Dia makna sempurna ya. Dia makna untuk menyatakan sesuatu benda yang sempurna diguna istawa. Dan untuk menyatakan benda yang tidak sempurna pun istawa juga. La yastawi ashabul jannah, la yastawiyan, tak akan sama. Itu perkataan dia. Dia tak ada makna juluh, tak ada makna daripada istiwa sendiri. Benar istiwa tak timbul masalah. Istiwa makna gawang untuk menyatakan sempurna hal ataupun sifat. Tamamul hal ataupun tamamus sifat. Sini kita boleh terjemah dengan istiqrar. Apa kita terjemah istiqrar sini? Sebab kita tahu kapal tu jenis lagu mana. Istawat as-safina atau istawat al-fulk ala al-judi, atas bukit. Jadi kapal atas bukit lagu mana? Sebab kita tahu. Kita tahu kapal tu apa dia. Lepas tu kita boleh kata Allah, kita tak tahu. Allah zat dia, kita tak tahu. Macam mana kita nak sifat istawa ni tak boleh. Ya tak boleh kita nak letak makna dia. Juluh tak boleh. Tak. Sebagaimana dengan layak dia, tak boleh. Sebab dia tak ada makna tu. Makna tu pun tak ada. Istawa ni. Sebab tu istawat ala dalam surah Fatah kita baca sifat para sahabat dalam Taurat, dalam Injil kan tak? Fastaghlada fastawat ala suqih. Tu sifat pokok tu. Allah bagi tu fastaghlada, lalu pokok tu jadi kukuh, jadi besar, jadi kukuh. Fastawat ala suqih. Apa dia istawat ala suqih? Untuk pokok. Kalau pokok diguna istawat ala suqih, maksud apa dia? Tak ada khilaf. Tengoklah mu'jam apa dia? Nadija. Maksud sempurna, pokok itu telah jadi pokok yang sempurna. Pokok yang sempurna. Maka dia kata istawat ala suqih. Suq batal. Istawat ala suqih. Tak. Duduk atas batal, mana boleh? Mana ada? Mana kita boleh terjemah duduk? Mana boleh terjemah istiqrar? Tak boleh. Bahasa semua kita terjemah apa dia maksud dia tu dalam bahasa Arab. Tak. Pokok tu telah masak, telah dewasa, telah sempurna. Bawa terjemah nadijah situ. Sebab nadijah bukan kerana istiwa dah. Istiwa ni yang bagi makna natijah ni apa? Sebab istiwa ni kalau digunakan atas sesuatu dia makna sempurna. Untuk menyatakan kesempurnaan digunakan kalimah istiwa. Tak. Satu pokok yang sempurna. Apa dia maksud sempurna? Masuk dewasa. Jadi sini ni makna Allah Taala nak bagi tahu kapal tu duduk kapal tu dah berlabuh di Bukit Ju dengan sempurna. Tu bagi tahu. Dengan sempurna. Dia mesti ada dengan sempurna. Jadi dia tidak ada makna julu. Dia tak timbul masalah. Adapun masalah atas arasy itu bukan daripada istiwa. Istiwa bukan makna ala rafa'a wa ala. Itu lagi karut. Dan ala tu daripada ala tu sendirilah. Daripada ala tu sendiri. Mari lagi daripada ni. Jadi Allah Taala bagi tahu bila semua tersesat, ada air di bumi, Allah nak perintah supaya terlihat semula, langit supaya berhenti, air pun berkurang, maka selesai belaka Allah nak musnah belaka mana degil tu mati belaka. Lalu kapal tu pun berlabuh di atas bukit, kemudian berlabuh dengan sempurna di atas bukit Judi. Berlabuh dengan sempurna. Wakila bu'dan lil qaumil zalimin. Kemudian dikatakan sungguh sesatlah, binasalah kaum yang buat zalim. Wa nada nuh, mana bu'dan sini halalkan, wasuhqan, binasalah, tercelalah bagi kaum yang buat kezaliman, kaum Nuh. Wa nada nuhun rabbahu, lalu Nabi Nuh doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak aku tu min ahli, janji kamu tu benar. Janji kamu Allah Taala tidak akan hina, kan? Tidak. Nabi Nuh, wa anta ahkamul hakim, dan kamulah sebaik-baik yang buat keputusan. Allah Taala kata pada Nabi Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min, itu bukan keluarga kamu. Tengok, itu bukan. Allah Taala nafi, Allah Taala buai nasah. Dan sebenarnya hakikat kita gitu. Ni hakikat dia. Sebab kita di alam arwah kita masing-masing. Kita bukan anak siapa-siapa, kita bukan ayah siapa-siapa, kita bukan adik-beradik, kita masing-masing. Dunia ni Allah SWT buat, nasab ni Allah Taala buat. Kita jadi siapa? Dia buat. Lepas ni dia batas mula. Tak.
Dan Allah Taala bagi tahu dah akhirat nanti kan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa muttaqun. Tengok Allah Taala bagi tahu. Suami isteri, adik beradik, anak beranak, dah ayah pak, anak semua. Allah bagi tahu adik beradik, teman rapat semua ni dah jadi musuh belakang. Jadi musuh belakang akhirat. Bila balik akhirat semua jadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Tak. Didik isteri kita biar dia bertakwa, didik anak kita biar dia bertakwa. Nabi kata kun taqiyan, tak. Jadilah kamu orang bertakwa. Tak. Sahib taqiyan, bersahabat dengan orang yang bertakwa. Tak. Bagi makan pada orang yang bertakwa. Sebab apa? Ini akan jadi hubungan kita. Di akhirat nanti demo ni akan jadi orang yang ada hubungan dengan kita. Okey, akan hubungan dengan kita. Orang lain-lain tu kalau tidak ada atas dasar takwa akhirat, semua jadi musuh belakang. Semua akan jadi musuh belakang. Sebab tu bahaya. Sebab tu Quran ajar pada kita tengok keluarga kita bukan tengok sekarang. Orang kita ni alhamdulillah ada nilai keluarga ni pun kerana agama ya. Tak. Tapi kalau tak peduli lagi agama dah, Allah Akbar. Orang nampak tak saya anak saya natu saya belakang. Tapi tak nampak. Bagaimana nak dia keluarga kita sekarang ni boleh duduk sekali di akhirat. Duduk sekali seperti mana Allah Taala cerita dalam surah Ar-Ra'd. Lepas ni kita akan jumpa bagaimana Allah Taala ceritakan satu keluarga dak masuk syurga belakang. Masuk syurga sekali dengan ayah dia, sekali dengan tok dia, sekali dengan bini dia, sekali dengan anak dia, sekali dengan cucu dia. Semua masuk keluarga. Tak. Dan semua tu bila dengar percakapan mereka tu sebab agama. Bukan percuma gitu, bukan kebetulan. Dan usaha yang telah dibuat. Usaha yang telah dibuat. Tak. Malaikat akan sambut salamun alaikum bima sabar pada keluarga dia. Sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu. Kerana kesabaran kamu. Kena bina. Ini Quran yang ajar pada kita. Ni tengok Allah Taala kata keluarga Nabi pun. Tak, tengok ni. Patut Nabi anak dia boleh syafaat. Nabi Nuh minta dah dengan Allah. Tak. Tapi bila Allah Taala tak kenal anak Nabi pun tak ada nilai. Sebab tu kata tak ada. Kalau ada syafaat yang mana boleh terima, syafaat yang mana yang boleh diterima lah. Tak. Syafaat lagu ni tak ada. Semua syafaat bil izni belakang. Tak. Allah Taala luluh dulu. Allah Taala tak kenal anak Nabi pun reject juga. Anak Nabi. Tak. Kita lalu dah surah Taubah kan tak? Abdullah bin Ubay, tak munafik. Tak. Allah Taala kata istighfar kata istighfar 70 kali Allah Taala tak apa. Bila Allah Taala tak kenal Nabi dah. Tak. Sehingga Allah Taala turun ayat lepas tu tak benar kan. Jadi lepas tu Nabi tak semaya. Nabi tak semaya dah tak munafik. Tak, munafik. Qala ya Nuh innahu amalan ghairu salih. Apa amalan dia bukan amalan soleh. Fala tasalni ma la. Jangan kamu tanya lagi, jangan kamu minta lagi daripada aku apa yang bukan daripada ilmu. Tak. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihat pada kamu supaya jangan jadi orang jahil. Tak. Qala rabbi inni a'udzu bika an asal. Aku minta lindung daripada kamu ya Allah, daripada mohon pada kamu apa yang bukan berdasarkan ilmu. Jadi tak boleh. Tak. Kita pandai-pandai rekod doa. Tak. Rekod doa. Jangan doa tarawih tahu kita tak dengar mana tarawih lah ni. Tak. Doa biasa yang timai tarawih baca kan. Tak tahu baca lagi tahu kita ni. Nasib baik moga tak pandai belaka bahasa Arab, kalau pandai bahasa Arab marah ketina. Tak. Bila saya tak tahu. Kalau di Kuala Lumpur mana memang masyhur lah. Temai-temai tahu baca doa tu. Tak. Doa panggil doa takalluf. Doa mana boleh takalluf? Tak takalluf lagu mana ya Allah. Kalau masuk syurga ni Allah saya nak ada welfare boleh tak macam ni lagu ni ke nak gini ke kita berdetail tu. Dulu Nabi tak benar. Dia panggil takalluf dari doa. Tak kita tak boleh doa lagu tu. Tak takalluf kita. Tak. Doa, tengok panduan doa Nabi, ikut lo dia. Boleh kita nak minta apa tapi dia ada cara dia. Bukan kata kita kena terikat satu kata dak dalam doa dak. Dalam doa ni kita mengadu hal kita, tentang masalah kita. Tak hajat kita agama. Tak, tapi kalau kita doa tu ngada-ngada bunyi. Tak. Doa. Itu tak boleh. Soal Allah ni sebab doa pada syarat doa ni unsur dia kena khauf. Tak. Ada takut pada Allah. Bagaimana kita kecek dengan orang yang mana kita takut? Orang yang mana kita takut? Bukan kecek dengan ada lagu tu. Tak. Dan dia hilang kehebatan Allah Subhanahu Taala. Tak boleh doa-doa. Wa illa taghfir li, kalau kamu tidak ampunkan dosa aku dan bagi rahmat pada aku, termasuk di kalangan orang yang rugi. Qila ya Nuh bisalam minna. Maka dia kata pada Nabi, turunlah daripada sini dengan jaminan keselamatan daripada kami.
wa barakatin alik, dia juga keberkatan ke atas kamu dan kepada umat-umat kamu yang bersama dengan kamu ni. Wa umamun sanumatihum, dan umat-umat ni kami akan bagi tempoh dia, bagi tempoh pada dia. Summa yamussuh minna adzabun, ada pun umat-umat yang degil, kami bagi tempoh pada dia, kemudian mereka akan kena azab daripada kami. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, itulah cerita-cerita ghaib, cerita-cerita yang benar, peristiwa besar yang kami wahyu pada kamu wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, kamu tak tahu pun, kamu dan kamu tak tahu pun sebelum ni. Oleh kerana itu fasbir, sabar sajalah wahai Muhammad, innal aqibata lil muttaqin. Allah pujuk Nabi. Pujuk Nabi apa? Keadaan Nabi ngadu kan? Dakwah dia dihalang. Tekanan yang dia hadapi, cacian yang dia. Jadi Allah Taala cerita kisah Nabi Nuh. Tengok Nabi Nuh alaihi salam. Fasbir, sabar sajalah, innal aqibata lil muttaqin. Ini baru dapat manfaat dengan Quran. Sebab tu kita nak bagi tahu pada tuan-tuan tak? Kita kena gerak. Kita kena gerak jumpa orang. Kita tahu kita mesyuarat dia, lagu mana nak jumpa, kita mesyuarat dulu lagu mana nak jumpa orang. Jumpa orang bagaimana supaya pujuk dia, supaya taat pada Allah SWT. Kena. Barulah kita akan dapat faham. Barulah kita dapat rasa apa yang Nabi rasa. Barulah kita baca kisah ni baru kita rasa. Sebab ni salah satu untuk kita dapat ambil keberkatan daripada Quran. Kalau kita baca saja, kita tak gerak dah. Lepas kita baca, kita pergi makan kuah pisang. Lepas tu kita buang balik rumah. Apabila kita tak akan faham Quran. Apabila umat ni kita tak akan nampak dia punya buah-buah. Natijah daripada hubungan kita dengan Quran. Kalau kita baca sekadar baca. Tapi Quran kita beritahu dia dua empire jatuh. Dia kena ada permulaan dia. Step pertama kena ada. Jumpa orang dulu. Sebelum kita nak kata kepada pemimpin ke apa, kita pujuk orang di sini dulu. Lepas ni Allah Taala buka jalan. Bila kita go, Allah nak buka jalan sikit. Kalau kita duduk gini, Allah Taala nak guna kita, nak guna buat gapo dia, malah pun gini. Tak guna. Tapi tengok Nabi ni, Allah cerita ni sebenarnya apa dia? Pada Nabi, kamu tak tahu pun wahai mak tentang kisah mereka, kaum kamu sebelum ni. Oleh kerana itu fasbir, sabar sajalah wahai mak. Itu yang berlaku pada Rasul. Innal aqibata lil, sesungguhnya kesudahan yang baik untuk orang bertakwa. Kemudian kisah seterusnya pula, wa ila adin akhahum, kepada kaum Ad. Ni sepah Nabi Nuh naik atas kapal tadi, turun tu beriman belakang, lama pula derhaka pula. Sebab tinggal apa? Tinggal amal ma'ruf nahi munkar. Maka mula bid'ah timbul. Lama-lama siapa ke keadaan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suruh selain daripada Allah Taala, Allah hantar Nabi Hud alaihi salam. Maka kepada kaum Ad kami hantar saudara mereka Hud. Qala ya qaum, berkata Nabi Hud, wahai kaum, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah hanya Allah, tidak ada bagi kamu sebarang ilah selain daripada dia. In antum illa muftarun, sesungguhnya kamu buat semua rekaat belakang. Jangan asal rekaat lama-lama jadi hakikat. Bahaya. Sebab tu kalau kita tak tegur awal, gabung-gabung ke tak, mana-mana bid'ah ke tak, lama jadi hakikat. Jadi kan apa cara kita tak tengok sembahyang tak, benda-benda jadi hakikat tak. Kalau sembahyang tarawih tuan, alhamdulillah pak kita tak ada dah, tak selawat kan, tak tepik lagu tu. Memang dulu kita asalnya kita tidak nafi kan, tak, kerana kejahilan umat itu cara ulama dulu nak tarik orang. Kita boleh katalah kita boleh tak, tapi untuk mengekalkan perkara itu tidaklah. Dia akan jadi hakikat. Tak, sebagai masjid ni pak kita Kelantan kita sekarang ni, Tok Imam Hafiz baca Quran kan tak? Saya satu rakaat satu ayat. Panggil Tok Imam Hafiz buat apa? Dia panggil saya. Tok Imam Hafiz baca saya, lepas tu selawat, lepas tu panjang. Tak. Dia jadi lagu tu. Jadi besar benda lagu tu. Tak besar. Dia memang gitu. Kalau benda bid'ah dia akan jadi menyebabkan dia akan jauh daripada sunnah. Haji. Tok Imam baca saya. Panggil Tok Imam Hafiz. Baik Tok Bila jadi gaul main. Bazir panggil Tok Bila sudah. Tapi nak masjid dia nak suruh kata ada Tok Imam Hafiz. Tak suruh baca panjang ke apa? Sebab takut lama. Takut lama. Tak sah. Tu tak ditinggal. Kalau capur baca panjang pula, baca setengah muka kan, capur dengan tu pukul setengah. Kita pukul 10 nak makan colek dah. Dia buat agama ni sebagai nak hias kehidupan dia bahaya. Agama ni kosmetik untuk dia. Agama. Bukan agama ni Allah Rabbi. Nah. In antum ila, Nabi berkata pada kaum ni, apa yang kamu buat sekarang ni semua rakaat kamu. Ya qaum la as'alukum alaihi ajra, wahai kamu, aku tidak minta daripada kamu sebarang upah. Upah aku hanya Allah yang buat aku. Afala ta'qilun. Wa ya qaum, tengok Nabi Hud bagi tahu, istaghfiru rabbakum ni. Tekan. Sebab apa? Sebab yang hijab dia tak boleh faham dakwah Nabi Hud ni kerana dosa. Tak.
Minta. Kalau tak nampak juga, terang menangis sendiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan bagi hidayah. Istaghfiru rabbakum thumma tubu. Ni kalau kita buat daurah untuk orang kafir kat mari sini dah. Tuan-tuan tak nampak juga gini dah. Tuan bangun malam, dah. Royak pada ya Allah yang cipta langit, wahai Allah yang cipta bumi, wahai dah bagilah pedoman pada saya ya Allah. Bukalah jalan saya biar nampak hakikat ya Allah. Saya tak tahu. Ikut. Allah nak ke bukan. Allah nak ke bukan. Dah zulum kesal daripada ada waham-waham ni. Dah lagi besar dia. Secara Islam pun ada waham juga. Dah orang kafir lagi lah. Tapi boleh. Tengok. Ya qaum istaghfiru rabbakum. Dah. Minta ampunlah daripada Tuhan kamu. Taubatlah kepada dia. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Taala akan turunkan daripada langit pada kamu bantuan dia. Keberkatan rezeki. Wa yazidukum quwwatan ila quwwat. Dia Allah Taala tambah pada kamu kekuatan lagi. Wala tatawallau mujrimin. Janganlah kamu dak sokong orang mujrimin. Qalu yahud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma wahai ma ji'tana bi bayyinatin. Dak kamu tidak bawa pada kami bukti pun sebenar. Mana bukti yang mereka nak. Begitu semualah. Wa ma nahnu bitariki ana. Kami sekali-kali tidak akan tinggal Tuhan kami. Semata-mata kerana pendapat kamu, kata-kata kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman dengan kamu. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Sekiranya kami kata sekiranya Allah Taala bagi tahu kepada kita, in naqul, sekiranya kamu kata, kami kata ni tidak lain melainkan untuk jawab iktiraf kamu tentang Tuhan-Tuhan kita ataupun ilah-ilah kita ni yang tidak molek. Ini ayat lagu mana? In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Ini perkataan daripada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud. Sekiranya kami terima kamu ayat tu, maka ini sebenarnya tidak lain melainkan kami ini akan setuju dengan kamu, iktiraf kamu pada Tuhan-Tuhan kami, ilah kami dengan tidak molek. Mana dia pandai tinggi lah. Apa dia? Ilah-ilah rekat-rekat yang diajar oleh tulba-tulba dia. Mana dia telah buat keputusan, kaum Nabi Hud ni telah buat keputusan, kali-kali kita tidak akan ikut kamu. Kalau kami ikut kamu seperti mana kamu ayat, tak sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti mana kami pun setuju dengan kamu, tak iktiraf Tuhan-Tuhan kita ni dengan tidak molek. Maka Nabi Hud bagi tahu, inni usyhidullah wa asyhadu ma'i. Kata Nabi Hud, sesungguhnya aku bersaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku minta kamu pun bersaksi belakang. Aku nak bagi tahu dengan jelas. Stand aku. In anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutu. Ini ucapan depan kaum Ad ni. Dia bagi tahu ni perkataan ni Allah Taala rakan dan untuk bagi tarik pada nabi kita supaya berani dalam dakwah. Nabi Hud bagi tahu pada kaum dia, min duni, selain daripada Allah, fakiduni jami'a. Maka marilah serai aku belakang. Wala tunzirun. Dia jangan ambil masa lagi. Jangan tangguh-tangguh lagi. Adapun aku inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbi. Sesungguhnya aku bertawakal pada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Sebab apa dia ucap gini? Sebab kaum ni dia ugut Nabi Hud alaihissalam, kalau kamu tak berhenti ni tak, maka kamu akan kena musibah, kena sial daripada Tuhan-Tuhan dia. Pada Tuhan-Tuhan dia. Tak. Jadi Nabi Hud nak batalkan perkara ni. Seperti Nabi kita kan, kita baca surah Araf pun. Tak. Royak tu kan? Tak. Kritik jelas-jelas. Tak. Tanya mereka, ada tangan tak boleh gerak, ada telinga boleh dengar, ada mata boleh lihat. Tak boleh belakang tu, ada. Minta pertolongan. Tak, mari serai aku belakang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama. Selain daripada Allah SWT, maka kamu semua tu, kamu pakat royak pada tutur-tutur kamu tu, ada semua selain daripada Allah SWT tu, tak royak pada dewa-dewa tu bagi mudarat. Kalau aku dah kata ni tak boleh bagi mudarat, okay, dia bagi tahu apa dia? Tak bahaya percakapan lagu ni. Tak bahaya gitu. Tak, sekali royak pada dewa kamu suruh selain daripada Allah SWT tu. Mari serai aku. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbi. Sesungguhnya aku berserah diri aku ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia Tuhan aku ni Tuhan kamu. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiha. Ni tambah dah gapo dia panduan daripada surah ni supaya kita ada kekuatan. Selain daripada Nabi Ibrahim, ayat dalam surah Al-An'am, Nabi Ibrahim ayat pada kamu dia, bagaimana kamu nak suruh takut dengan hak kamu sembah tu, sedangkan kamu syirik dengan Allah. Tak buat langit bumi belakang, buat Tuhan kamu. Tak, itu Nabi Ibrahim. Si Nabi Hud ni, sesungguhnya aku bertawakal hanya pada Allah. Tuhan aku dia ni, Tuhan aku dia Tuhan kamu. Ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi illa huwa akhidun bin, malaikat Allah yang kontrol belakang. Akhidun bin nasihan, dia yang kontrol belakang. Inna rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Tuhan aku ni ala siratin mustaqim, atas jalan yang lurus. Jadi ini satu lagi. Sebab tu kita tengok doa Nabi pun lebih kurang mirip sama juga. Doa bila kita perhati, doa bila kita takut pada sesuatu, bila kita takut pada pemerintah, bila kita takut pada ni, dia ada unsur doa-doa lagu ni. Tak, minta dengan Allah SWT. Sebab tu bila kada lagu ni, doa Nabi ajar minta apa? Ya Rabbul Arsyil Azim, wahai yang kontrol aras yang besar. Ya nak hilang ketakutan pada makhluk ke tak? Maka kita seru Allah. Allah ni siapa dia? Yang kontrol makhluk paling besar sekali. Tak. Kemudian tak bagi tahu bahawa semua ni Allah kontrol belakang. Allah kontrol belakang. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Sekiranya kamu berpaling, maka aku telah menyampaikan apa yang aku diutuskan dengannya kepada kamu. Wastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Allah Taala boleh ganti orang lain tak selain daripada kamu. Dia tidak bagi mudarat sikit abu pada agama Allah kalau kamu tak seikut. Inna rabbi ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Taala tentang segala sesuatu ni dialah penjaga yang sebenar. Walamma ja'a amruna, bila datang perintah kami, maka kami selamatkan Hud dan orang yang beriman dengan dia dengan rahmat daripada kami, dan kami selamatkan mereka daripada azab yang teruk. Wa tilka'an, itulah kaum Ad, itulah kaum Ad yang telah tolak ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, wa asaw rasul, derhaka pada rasulnya, wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Mereka ikut dak perintah setiap jabbarin anid, orang yang semua yang agah di dalam kaum Ad. Dak kesal dak suasana dia. Payah suasana dibina dalam keadaan lagu tu dak. Nak ikut Nabi Hud, makna nak ikut Nabi Hud bukan sekadar boleh ikut gitu, dia suasana tu menakutkan juga. Tak, tengok Allah Taala beritahu, mereka ikut amra kulli jabbar, ikut perintah setiap orang yang mana agah tak lagi sombong ni. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah, dan mereka dimasukkan, mereka diazab di dunia ni dengan laknat, diikuti pada hari kiamat nanti. Tak, diikuti pada hari kiamat nanti. Ala inna adan kafaru rabbahum, ketahuilah bahawa kaum Ad telah kufur dengan Tuhan mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, tak, celak binasalah kaum Ad, kaum Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum, kemudian Allah Taala bagi tahu kami utuskan kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Berkata Nabi Saleh, qala ya qaum, wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu selain dia sebagai ilah. Huwa ansha'akum minal ard, dialah yang bangkitkan kamu ni selepas umat Nabi Hud. Wasta'marakum fiha, dia jadikan kamu, dia yang majukan kamu di atas muka bumi ni. Wastaghfiruhu, maka minta Allah ampun dengan dia, kemudian kembalilah pada dia. Innahu qaribun mujib, kerana Allah Taala ni Maha penerima doa. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha, berkata nak kaum Samud ni, wahai Saleh, kamu ni dak, kami berharap ke kamu ni orang yang mana jadi orang harapan kami dulu. Tak, atanhana an abudama, adakah kamu nak halang kami daripada kami sembah tak seperti mana yang dibuat oleh tok lebah-lebah kami. Wa innana la fi syakin, sesungguhnya kami benar-benar ragu apa yang kamu seru kami. Qala ya qaum, berkata Nabi Saleh, wahai kaum aku, apa pendapat kamu sekiranya aku ni di atas bukti daripada Tuhanku, dan wa atani minhu rahmat, Allah Taala telah bagi kepada aku daripadanya rahmat, maka faman yansuruni min Allah in asaitu, apa yang siapa yang dapat tolong aku daripada Allah sekiranya aku derhaka pada dia. Ni cubaan umat Nabi Saleh, rasuah Nabi Saleh lah. Umat Nabi Saleh ni, Samud ni kaum kaya ya. Dia ada dua golongan, satu kaya, satu susah sebentar. Orang kaya ni mana monopoli sumber air. Kaum yang senang. Sebab tu cerita Nabi kita kaum Samud ni, sebab Samud ni gapo tak ada air. Samud ni kaum Samud kau tak ada air. Macam mana boleh tak ada air? Sedangkan Allah Taala bagi tahu dalam surah Hijr, dalam surah Syu'ara, bila mereka dibinasakan, mereka telah meninggalkan istana-istana, kebun-kebun yang hebat. Kebun yang hebat kaum Samud. Apa? Sebab dia monopoli sumber air. Monopoli. Ekonomi dimonopoli sebahagian orang.
Dia sekat air kan, orang lain tak boleh nan Bila tak boleh nan, tak ada sumber, minta bantu orang kaya. Minta bantu orang kaya, suruh gada, nak bayangkan apa, gada tanah. Bila gada tanah, tak tahu nak bayar pula ke ada. Jadi boleh kita cara perhamba ke hamba. Itu kaum Nabi Soleh, ya Allah Taala tahan. Mana Nabi Soleh ni dia sebenarnya di kalangan seseorang kaya ni. Mana dia anggap sebagai tokoh dalam ni. Tapi tengok Allah Taala pilih baginda jadi nabi, ajak kaum dia supaya kembali pada Allah, jangan tipu dalam perkara begini dah, jangan sekat hak orang lain, maka dia dihalal. Ni percubaan Allah Taala gambar kata-kata Nabi Soleh ni, ya kaum ara'aitum, apa pendapat kamu sekiranya aku ni benar-benar daripada Allah. Dia Allah Taala bagi rahmat pada aku. Kamu nak suruh aku ikut kamu juga? Nak suruh tinggal pejam mata kezaliman begini? Tak boleh. Kama yang suri min Allah nasr. Siapa yang dapat tolong aku daripada Allah sekadar aku derhaka? Fama tazirunani ghaira takhsir. Kamu tidak menambah pada aku melainkan kerugian. Wa ya qaum hadhihi naqatullah. Wa ya kaum aku ini untuk Allah ni, untuk kamu sebagai tanda, fadaruha ta'kul fi, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fadaruha ta'kul, maka biarkanlah dia makan di atas bumi Allah. Jangan kamu sentuh dia bisuin dengan apa keburukan. Fa ya'khudhukum adzabun qarib, maka Allah Taala tiba kepada azab yang hampir. Dari surah apa dia? Surah dari satu surah ni Allah Taala bagi tahu tak berkenaan dengan yang menyebabkan kaum Samud ni nak bunuh hutan ni buat apa? Dia bukan sahaja ni. Sini Allah Taala kata biar, jangan biar. Mana tak boleh kaum dia biar? Tidak. Tak. Nabi Saleh telah buat pembahagian dah ni. Sumber air itu dikrosi dengan hutan ni. Sedangkan sumber air ni benda paling mahal sekali umat Nabi Saleh ni. Dia berebut zaman dia tu kerana sumber air. Tiba-tiba mari hutan, satu hari bahagian hutan, satu hari bahagian orang ramah. Jadi token-token ni jadi marah. Dia masih berkait dengan ujian pada zaman tu. Mukjizat ni mesti ada kaitan dengan perkara tu. Jadi fa'akharuha ni nak boleh kau sembelih ni sebab apa? Sebab benda tu telah mengganggu, hutan tu telah mengganggu rutin dia, bisnes dia, kehidupan dia. Mana kalau biar ni kan, maka benda ni akan jadi masalah. Fa'akharuha faqad tamatta, lalu mereka telah sembelih. Faqad tamatta'u fi darikum, dalam surah Araf mereka pergi jumpa Nabi Saleh. Wahai Saleh, aku sembelih dah. Tak ada apa-apa pun. Kamu kata kalau kami ganggu hutan kamu, Allah tu azab. Tengok. Jadi melampau gitu. Lalu mereka sembelih, ni mereka pergi jumpa Nabi Saleh, kata gitu, Nabi Saleh jawab, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Aku bagi masa 3 hari. Dalika wa'dun ghair, itulah janji yang mana tidak dimungkiri. Janji pasti itu. Tapi mereka lagi mana? Pesenda kan? Buat pesta gapo, tak ada ke satu, tak ada gapo-gapo. Falamma ja'a amruna najayna. Bila sampai waktu azab tu, dak perintah kami, maka kami selamatkan Nabi Saleh dengan beriman bersama dengan dia, bi rahmatin minna wa min khizyi yaumil, daripada kehinaan pada hari tersebut. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Allah SWT Maha perkasa, maha kuat dan maha perkasa. Wa akhadha alladhina zalamu sayha, Allah Taala telah timpakan orang zalim itu dengan satu bunyi, satu azab, sayhah, satu tepikan, satu suara daripada langit yang membinasakan. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, lalu jadilah mereka pada waktu pagi ni, di dalam rumah mereka ni jathimin, mana tak bergerak, jathimin, tak bergerak, hancur, dalam dia hancur, ka'allam jaranu fiha, seolah-olah mereka tidak pernah hidup. Ala inna thamud kafur, ketahuilah bahawa kaum Samud telah derhaka pada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Samud, ketahuilah binasalah kaum Samud. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, sesungguhnya telah datang kepada Nabi Ibrahim malaikat kami, utusan kami, dia buat berita gembira. Dan qalu salama, mereka bila mari jumpa Nabi Ibrahim, tegur Nabi Ibrahim, salama, qala salamun. Dan Nabi Ibrahim pun jawab sejahtera. Ni salah dia lah. Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanir. Jadi tidak apa lama Nabi Ibrahim bila tengok tetamu mari, malaikat mari singgah dalam rupa manusia lah. Nabi Ibrahim tak tahu. Tengok Allah nak rakam pada kita. Dan Allah Taala utuh telah datang pada Nabi Ibrahim rasul kami, Allah Taala bagi tahu malaikat-malaikat kami untuk bawa bagi berita gembira. Cerita dia lagu mana? Malaikat mari jumpa Nabi Ibrahim dalam rupa manusia, Nabi Ibrahim tak tahu. Nabi Ibrahim bila tengok tetamu mari, sembelih lembu. Sembelih anak lembu bi'ijlin, dengan anak lembu haniz. Dengan anak lembu yang dibakar.
Falamma ra'a aydihum, bila Nabi Ibrahim tengok, bila silakan makan, persilakan makan, tiba-tiba malaikat tak setuh. Suruh makan tak makan. La tasilu ilaihi. Tak, lalu mereka tidak setuh makannya tu. Nakirahum. Lalu Nabi Ibrahim rasa pelik. Tak, terkejut, suruh makan tak makan. Wa aujasa minhum khifah. Mari dari Nabi Ibrahim ni daripada orang mari tu rasa takut. Tengok. Tak boleh nak takwil dah. Mana Nabi Ibrahim tak tahu. Mari tu Nabi Ibrahim tahu. Sebab tu meleh masak ni tempoh lama belakang ni. Dak ada kecek-kecek belakang. Dak. Bila suruh makan tak makan dia. Lepas tu tak tahu lagi. Tak rasa pelik. Lepas tu mari dalam diri takut. Siapa tahu kemuncak tu. Ni siapa dia? Nabi Ibrahim. Bah kalau Nabi Ibrahim lagu ni, ada wali lebih hebat daripada ni? Tak ada. Nabi tak tahu. Nabi kita sendiri kan bila mari nak balas ke tanah ke apa ke tak? Dalam hadis ke tak? Nabi kata aku akan buat keputusan berdasarkan apa yang kamu ayat. Aku tak tahu. Aku akan buat berdasarkan zahir. Bukan Nabi ni tak. Dia ada mata ke apa dia? Mata batin dekat pakar. Tak ada. Tak. Bila Allah Taala bagi tahu, bila Jibril bagi tahu baru bagi tahu. Nabi seperti mana manusia, Kesal jiwa pun seperti mana manusia. Sebab tu Nabi tak bagi sahabat-sahabat main mengadu kan. Peringkat awal para sahabat. Tak, ya Allah, depan nampak baik, belakang macam Syekh kata. Depan royak gini, belakang dia lagu lain. Kan tu kan ni keadaan Nabi peringkat awal. Sahabat peringkat awal lagu ni, dia bukan molek lalu. Tak. Nabi bina daripada awal sahabat. Tak. Waktu Nabi royak pada para sahabat kan, Nabi royak tahu, janganlah siapa-siapa mari kecek dengan aku, royak tetes saudara aku. Tak, menyebabkan aku rasa tak sedap dengan dia. Aku nak jumpa semua saudara aku dengan rasa apa yang ada. Tak royak lah. Tak, royak. Tak ada faedah pun. Tak ada faedah pun. Tak, cara Nabi. Mana Nabi tu kesal bila orang kata kan tak. Dia depan yang molek Rasulullah, belakang. Bah Nabi bila kecek dengan dia jadi seorang lain. Hak ni jadi masalah. Dari tarbiyah masalah. Tak, sedangkan Nabi ni sebagai Nabi. Tak, dia kena tarbiyah belakang. Hak ni cara ni. Tapi kalau orang main royak, dia penuh hati dia. Jadi penuh hati dia. Jadi ni Allah Taala gambar kepada kita. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin Lut. Lalu mereka pun bagi tahu sebenarnya. Qalu, mereka kata jangan takut. Inna ursilna ila. So, kami sebenarnya dihantar untuk kaum Lut. Mari ni singgah nak bagi berita gembira. Berita apa dia? Berita kamu akan dapat anak. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan isteri dia Sarah ni. Qa'imatun, dia berdiri tu. Fadhahikat, bila diberitahu bahawa dia akan dapat anak. Fabasyarnaha bi Ishaq min wara Ishaq Yaqub. Diberitahu bahawa dia akan dapat anak. Tak suka. Dalam ayat lain kan tepuk dahi. Tak, bapa isteri dia ni tua dah. Sarah ni tua dah. Mandu lagi. Bayang, tua macam Nabi apa? Nabi Zakaria. Tak, isteri Nabi Ibrahim ni. Isteri Nabi Ibrahim. Ya, tunjuk kudrat dia. Lepas tu siap bagi tahu dapat anak cucu pula. Lepas ni kamu akan dapat Yaqub pula. Bagi tahu dah. Itu berita gembira Allah SWT bagi pada Nabi Ibrahim. Bila luluh ujian. Qalat ya wailata alidu. Tengok, berkata isteri dia ni, ya wailata, peliknya aku, alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aku akan dapat anak sedangkan aku ajuz. Ajuz ni orang tua dah, tua sangat ni. Dia tak panggil ajuz ni, melainkan sudah, kalau kita kata 80 dah bokok lah. Ni ajuz. Ajuz ni tak ada muannas muzakkar, sama, lelaki pun ajuz, perempuan pun ajuz. Wa hadha ba'li syaikha. Dan isteri aku pun tua dah, Nabi Ibrahim pun tua dah. Inna hadha la syai'un ajib. Ini pelik ni. Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat kata, rasa pelik kan dengan perintah Allah? Kata tak pelik. Allah Taala boleh buat apa dengan asbab tanpa asbab. Rahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah kepada kamu, rahmat Allah dan keberkatan dia kepada keluarga kamu ahlul bait. Innahu hamidun. Allah Taala Maha terpuji dan Maha tinggi. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra', bila hilang daripada Nabi Ibrahim ar-ra' tu, rasa takut. Waja'atuhul busyra, telah datang pada berita gembira, yujadluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim mula puji malaikat tu. Tak. Royak pada kita. Tentang kaum Lut tu. Tak. Tentang apa? Pesannya janganlah azab kaum Lut tu. Dalam kaum dia tu ada Nabi Lut tu. Tak. Nak cara Nabi Ibrahim ni Allah Taala gambar pada kita. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim la halimun awwahum munib. Tak. Seorang yang mana mempunyai jiwa yang sangat sensitif. Nabi Ibrahim Halim, seorang yang sangat penyabar. Awah, seorang yang mana sangat sensitif.
Tak, sangat sensitif awal. Tak. Muni nak kembali pada Allah SWT. Banyak jiwa lagu ni Allah Taala uji pak cik ni. Tak tinggal anak tanpa asbab. Dah kada tua dah tinggal. Lepas tu balik pula suruh sembelih pula tu Sebab tak. Nampak. Ajib. Bah kita duduk sedang-sedang lagu ni nak ingat boleh jadi mukmin yang sebenar. Tak. Ya Ibrahim arid an hadha. Wahai Ibrahim, Allah nak bagi tahu, tak secaralah setiap perkara ni. Innahu qad jam, telah datang dan malaikat bagi tahu. Dah Allah Taala sudah buat keputusan dah. Wa innahum atihim azabun ghairu madud. Sesungguhnya akan datang pada mereka azab dah tanpa boleh tolak-tolak lagi. Walamma ja'atu sunna luta si'abihim. Tengok Nabi Lut pula bila datang bila rasul kami datang pada Nabi Lut si'abihim. Lalu Nabi Lut rasa apa ni? Rasa susah hati, rasa sepi. Zar'an, rasa sepi. Sakak nak terima tetamu. Nabi Ibrahim suka tengok, Nabi Lut tak suka. Bukan tak suka. Sebab apa? Sebab malaikat mari orang semak dak. Tengok Allah Taala uji. Dia pasti ada kaitan macam unta Nabi Soleh dengan mesti ada kaitan. Tak. Malaikat mari. Kita tahu kaum Lut ni orang jahat suka pada orang jahat. Mari orang jahat paling semak sekali Allah Taala buat habis Tak. Ya tu Nabi Lut tengok mari tetamu ni mari jumpa dia susah hatilah. Tengok susah hati dah. Sebab Nabi Lut tahu dah ni muka orang jahat berhi belakang ni. Bahaya. Tengok kaum yang mana kalau kita tak usaha semua dia akan jadi lagu ni Allah Taala buat kemuncak dalam Quran ni kemuncak. Maknanya siapa peringkat pergi cari tetamu tengok waqala hadza yaumun asib. Tengok Nabi ke apa Nabi Lut bagi tahu hari ni hari yang musibah yang sangat besar ni. Yaumun asib. Mari tetamu ni musibah sangat besar. Apa? Kaum Lut akan mari ketuk rumah. Sampai tahap tu mana tak boleh nak maknanya suka pada orang jahat sampai tahap tu. Punuh fitrah dia. Tak. Sebab tu doktor ayat gambar tak. Orang kena gay ni kan, sonsen ni tak. Dia tak ada perasaan malu. Dia tak ada perasaan malu. Kalau doktor bagi tahu kan kaum kena HIV, tak kena HIV, tak sebab dadah, sebab jarum, tak sebab zina kan tak. Nampak muka malu dia kata. Tak mana-mana pesakit pasien kan tak. Doktor bagi tahu mana teteh HIV positif kan tak. Mari jumpa kan. Tak kalau ayat dia kena HIV kan tak. Nampak muka malu, muka bersalah. Kalau okey apa? Cocok dengan ke berzina ni. Tak. Malu. Tapi gay ni tak tahu kan. Dia boleh tengok direct ke muka doktor. Dia tak ada malu sikit apa. Tengok doktor kata beza orang HIV kena dengan ni. Dia bahaya. Tak. Patut Nabi SAW bagi tahu kan tak. Dua-dua tu kena apa? Kena bunuh belaka. Tak, kena bunuh belaka. Dia rosak fitrah. Dia merosak fitrah. Fitrah. Nah, pemangsa apa kena juga ni dia jadi. Mana-mana kes sekarang dia jadi pemangsa tu sebab dulu dia kena gitu ya. Kes baru jadi pemangsa sebab dulu dia kena ada. Dia bermula gitu. Jadi rosak. Buat apa? Dia boleh ada isteri, ada suami, ada isteri, ada keluarga. Kalau tidak dia tinggal juga. Bahaya orang jatuh ni kan. Hebat orang jatuh ni. Mana orang jatuh setu orang jatuh ni bahaya juga. Tengok ni. Waja'ahu qaumuhu yura'una ilaihi. Tengok Allah gambar. Lalu waja'ahu qaumuhu. Telah datang kaum bila tahu dia berita. Siapa dia royak ni? Bini dia royak ah. Pergi tengok bini. Tengok comel mari jatuh comel mari rumah kita ni. Tak. Mana tak kaum dia ni duduk kecek kalau comel kau jatuh ni. Tak. Kau jatuh. Waja'ahu qaumuhu yura'una ilaihi. Datang kaum dia dengan berlari tu, yura'un dengan sungguh-sungguh tu. Dan mereka sebelum ni pun sentiasa melakukan perkara ni. Qala ya qaum haula'i banati. Tengok Nabi Lut ni. Wahai kaum aku, ni anak tina aku ada, ni ambillah anak tina aku ni. Tawa anak tina. Hunna atahhar lakum. Mereka terlebih bersih untuk kamu. Fattaqullah. Takutlah kamu pada Allah. Jangan kamu hina aku bukan tetamu aku ni. Jangan malu ke aku. Malu Nabi. Alaysa minkum rajul. Tak ada orang syirik ke di kalangan kamu. Siapa mari rumah Nabi? Allahu akbar. Ajib. Tak tahu nak gambar kan. Tapi kalau kita tinggal kan ni, umat ni ada istiadat gini. Mana? Gay ni bahaya. Tak. Mana yang boleh ketuk rumah kita, minta buat lagi anak jatuh kita. Tak. Bahaya. Lah ni anak jatuh tu tak boleh mari tak boleh masuk bilik juga. Tak boleh masuk bilik juga. Tak. Mari kat luar, kecek ruang tamu ni. Tak, mari duduk dalam bilik, tidur dalam bilik ni tak boleh. Tak boleh percaya. Tak. Kecuali tak comel belakang lah. Anak-anak jatuh comel-comel lah. Tak comel-comel. Tak, kita boleh tengok lah.
kuring, tahu dah. Oh, tak apa, tengok. Tak. Tapi hok jenis muka jambu-jambu ni jangan. Tak. Tak ni. Bahaya sekarang ni. Wattaqullaha wa la tukhzuni. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Mereka kata, siap jawab lagi tu, bukan kata amat malu tak. Mana tak malu langsung. Mereka kata, laqad alimta, kamu tahu dah kan kami ni berkenaan dengan anak tina ni kami tak suka kan. Kamu tahu dah kan. Wa innaka la ta'lamu man. Kamu tahu ke apa kami nak kan? Tengok. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin. Nabi Lut, tengok Nabi Lut lagi. Kalaulah aku ni tak ada kekuatan untuk halal kamu, tak ataupun ada siapa-siapa aku boleh pegang, tak boleh untuk selamatkan keadaan ni. Keadaan Nabi, keadaan begitu tertekan. Ya Allah Taala uji Nabi Lut. Qalu ya Lut inna, maka bila malaikat dengar lagu tu kan, baru malaikat perkenalkan dia. Inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Tak, kami ni rasul utusan daripada Tuhan kamu. Mereka tidak akan boleh siapa tak nak ganggu siapa tak. Fasri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Lalu bawalah keluarga kamu pada waktu malam. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan siapa-siapa di kalangan paling jalan tu pada waktu malam ni tubik. Azab mai waktu pagi. Azab semua waktu pagi. Azab biasanya waktu pagi. Waktu mana orang sedap tidur, orang duduk relax ataupun sibuk dengan kerja. Tak ada apa-apa. Hari tu cuaca malam. Tu azab mai lagi tu bahaya. Mari. Dia jangan siapa paling di kalangan kamu kecuali isteri kamu. Innahu musibuha ma, dia akan kena seperti mana kamu kena. Inna mau'idahum subh. Dia tengok ni waktu azab tu pada waktu subuh. Alaysa subuh biqarib. Di waktu subuh tu sudah hampir. Sebab tu wal fajri wa layalin ashwa syafi. Allah Taala bersumpah dengan waktu subuh. Ni waktu azab sebenarnya. Waktu azab. Sebab tu waktu tu kena tawajuh pada Allah tu, kena ibadat pada Allah tu. Duduk tidur tu bahaya. Duduk tidur bahaya. Falamma ja'a amruna ja'alna aliha. Bila datang saja perintah kami, maka kami jadikan atas tu jadi duduk bawah. Bumi tak sama. Allah akak hempak dia. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan kami telah timpa kan kepada dia hujan batu. Hujan batu yang berapi. Musawwamatan 'inda rabbik. Musawwamatan apa dia? Berterus saya kena. Tak berterus saya kena ataupun sudah ada tanda dah. Setiap orang itu memang akan kena. Wa ma hiya minadh zalimin ba'id. Dan tidaklah azab itu daripada orang zalim jauh sebenarnya. Mana-mana orang zalim. Wa ila madyana akhum syu'aibah. Dan kepada kaum Madyam kami hantar Syu'aib. Qala ya qaum, berkata Nabi Syu'aib, wahai kaum aku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kamu sebarang ilah melainkan dia. Wala tankusul mikyala wal mizan. Jangan kamu kurangi timbangan. Takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum. Aku ni nak kebaikan pada kamu. Aku ni royak ni nak pendapat aku ni untuk kebaikan. Dan aku bimbang Allah SWT akan timpakan azab pada kamu. Ini syukur dakwah ni. Ingin kebaikan semata-mata, baru dia jadi. Wa ya qaum awful mikyala wal mizan. Wahai kaum aku, sempurnakanlah timbangan dan takaran bil qist dengan adil. Wa la tabkhasunna. Jangan kamu kurangi hak manusia ni. Kurangi hak manusia, asya'ahum, bagi-bagi mereka. Dan jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi. Baqiyatullah khairun lakum. Pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah, itu lebih baik untuk kamu. Berlaku adil. In kuntum mu'minin, sekali kamu nak mukmin. Wa ma ana alaikum bi, aku tidak bertanggungjawab terhadap keputusan kamu. Qalu ya Syu'aib, berkata kamu Syu'aib, wahai Syu'aib, duk halal kami ni. As-salatu ta'muruka an natruka ma, semaya kamu, kau suruh kamu supaya kami tinggal apa yang kami sembah, tak lepas apa yang diajari, tak lepas kami, ataupun kami nak buat gapo dengan harta kami seperti mana kami kehendaki. Semaya kamu kau suruh. Sesungguhnya kamu ni cerdik dah, kami tak ada nak ikut. Innaka la antal halimur rasyid. Tak. Memang semaya Allah Taala sebut semaya. Semaya dia boleh halal belakang ni. Tak semaya. Qala ya qaum ara'aytum in kuntum ala bayyinatin. Wahai kaum aku, apa pendapat kamu sekiranya aku berada di atas bukti daripada Tuhanku, dan Allah Taala telah bagi rezeki yang sangat baik. Wa ma uridu an ukhawlakum. Sebenarnya aku tidak ingin khilaf dengan kamu. Dan ni pun usul dakwah para anbiya. Usul dakwah para anbiya, dia tak khilaf. Khilaf terpaksa kerana perintah Allah. Itu kita kena jelas. Tak, dia tak ada hizzu nafsu, tak ada. Tak ada. Kita tak lagi apa sebab tu langgar perintah Allah Taala. Kalau tak langgar kita gila. Kita tak ada isu. Kita tak ada isu perasaan. Tak, bukan. Isu kita kerana perintah Allah. Tengok Nabi, wa ma uri, aku tidak mau khilaf dengan kamu. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Tak, aku tidak ingin khilaf dengan kamu sebenarnya kepada apa yang aku larang kamu sebenarnya. Tidak ada niat. Tak.
In uridu illa islah, sebenarnya aku hanya nak islah mengikut kemampuan aku. Dia tidak ada taufik kepada aku melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat aku bertawakal dan tempat aku kembali. Wa ya qaum la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum islama. Jangan wahai kaum, janganlah sekali-kali kerana kebencian kamu itu mengkhilaf dengan aku, menyebabkan kamu ditimpa musibah seperti mana yang ditimpa musibah kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Dia begitu kaum Lut ni tak apa jauh daripada kamu. Tengok sebab tu kita kata Nabi Syuaib ni dekat dengan zaman Nabi Ibrahim. Tak, Nabi Musa tu Madian tu bukan nikah dengan anak Nabi Syuaib. Tengok ni, wa ya qaum, wahai kaumku. Kaum Lut tu minkum bi ba'id, tidak jauh ya. Kita ni lepas Nabi Lut ya. Tak main. Hampir. Sebab tu Allah Taala konsisten cerita lepas Nabi Lut ataupun Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib. Sebab mereka lepas tu. Adapun Nabi Musa ni, Nabi Ibrahim, anak dia Ishak, cucu dia Yakub, dah. Lepas tu Yusuf. Lepas Yusuf, dah. Barulah Nabi Musa. Tahu tak berapa orang Nabi? Tak. Lepas Yusuf tu, barulah Nabi Musa. Wastaghfiru rabbakum. Minta ampun daripada Tuhan kamu, summa tubu ilaih, kembalilah kepada Dia. Inna rabbi rahim. Sesungguhnya Tuhan aku ni rahimu wadud, Maha pengasih, Maha kasih pada hamba. Qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tak faham apa kamu ayat. Tak faham sebab degil dah. Wa inna naraka fina dha'ifa. Kami pandai kamu ni lemah ni, golongan lemah. Walaula rahtuka la rajam. Kalau tidak kerana kaum kamu, nasaya kami akan rejai kamu. Wa ma anta alaina bi aziz. Dia kamu tu bukan orang mulia pun. Kami tak heran dengan kamu kalau gitu. Wa ma anta alaina bi aziz. Qala ya qaum arahti azu alaikum. Wahai kaum aku, adakah keluarga kaum aku, kabilah aku lebih mulia pada kamu daripada Allah? Wattakhadtumuhu wara'akum zahriya. Dia kamu jadikan Allah ni, perintah Allah ni tak belakang kamu, tak peduli. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Taala apa yang kamu buat tahu belakang. Wa ya qaum i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaum aku, gini memboleh hak gapo nak buat, aku nak buat gapo nak buat. Ni kemuncak dia. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu nanti apa yang akan siapa yang akan ditimpa azab yang hina. Dia waman huwa kadhib, siapa dia pendusta sebenarnya. Waratakibu, bari tunggu. Kamu tunggu, aku pun bersama kamu nak perhati, nak tengok. Walamma jaa amruna najayna. Bila datang perintah kami maka kami selamatkan Syuaib bersama dengan yang beriman dengan dia, dengan rahmat kami. Wa akhazatil ladzi, dia telah menimpa orang zalim itu as-sayhah, bunyi tepikan. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu jadilah mereka dalam rumah mereka tu binasa. Ka'allam, seolah mereka tak pernah hidup di tempat tu. Ala bu'dan li Madyana kama baina Samud. Ketahuilah binasalah kaum Madyam seperti mana binasanya kaum Samud. Kemudian lepas tu Nabi Musa pula. Walaqad arsalna Musa. Kami telah utus Nabi Musa dengan bawa bukti-bukti daripada kami wa sultanin mubin, dan bukti yang jelas kepada Firaun dan pembesar dia. Fattaba'u amra Firaun. Tapi mereka ikut perintah Firaun. Wa ma amru Firaun bi rasyid. Dan tidaklah perintah Firaun tu bi rasyid, cindi. Tapi oleh kerana dunia terkesan, tak ada Musa, tak ada apa satu. Firaun ada segala-galanya. Orang ikut ni. Jadi mati kena azab seperti mana Firaun. Akhirat nanti ni Allah Taala cerita. Yaqudumu qaumahu. Firaun akan memimpin kaum dia pada hari kiamat nanti. Fa'uradahum, untuk masuk dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, seburuk-buruk dan orang yang masuk dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Wa utbi'um fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Dan mereka diikuti di dunia ni laknat sampai hari kiamat. Bi'sal rifdul marfu, seburuk-buruk rombongan yang ditolak masuk dalam neraka. Dzalika min amba'il qura. Demikianlah Allah Taala bagi tahu berita umat-umat terdahulu yang kami cerita kepada kamu wahai Muhammad. Minha qa'imun wa hasid. Allah Taala bagi tahu ada di antara mereka yang mana qa'im, yang mana taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara mereka hasid, yang binasa. Wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri menzalimi pada diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum an alihatihum allati yad'un. Dan apa yang mereka semua selain daripada Allah SWT tidak dapat menyelamatkan mereka sedikit pun daripada azab Allah bila datang perintah Allah SWT. Dan wa ma zaduhum ghayra tatbib, dan tidak bertambah pada mereka kebinasaan, kecelakaan, kerugian. Kada wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala binasa mana-mana negeri dalam apabila dia telah melakukan kezaliman. In akhdahu, sesungguhnya bila Allah Taala tangkap negeri itu atau binasa negeri itu, dan Allah Taala tangkap dengan azab yang syadid, dan alim syadid. Inna fi dzalika laayah, demikian itu tanda kebesaran Allah liman khaf, kepada orang yang takut azab Allah di akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahu, itulah hari yang mana semua manusia dikumpulkan di depan Allah. Wa dzalika yaumul syuhada, itulah hari yang mana manusia disaksikan. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, kami tidak pelewatkan
berkenaan dengan hari kiamat ni, melainkan kerana sudah ada tempoh yang telah ditentukan. Hari tersebut la takallamu nafsun illa billah, tidak ada mana-mana jiwa dapat bercakap melainkan dengan izin Allah. Tak ada. Dan hanya ada dua golongan saja, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Hanya ada dua golongan, satu orang yang mana celaka, satu golongan yang bahagia. Fa ammal ladina syaqu, ada pun golongan yang celaka di mana? Fa finnar, dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid, bagi mereka dari neraka tu kepada zafir, api neraka yang menyala-nyala, dan juga wasyahid, tepikan tak, tepikan ahli neraka ni. Syahid ni apa? Suara himah, macam suara tepikan tak, dengar suara ahli neraka tu. Kalau nak dengar tu suara ahli neraka kan, buka YouTube panik tak, sautul himah tak, dengar suara himah lagu mana, suara ahli neraka tak. Khalidina fiha, kekal dalam neraka madamati sama, selagi mana langit dan bumi ada, illa man syaa rabbuk, kecuali bila Allah SWT nak. Inna rabbaka fa'al, Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Inilah ayat yang menyebabkan sebagai ulama bagi tahu neraka ni Allah Taala akan hapus binasa juga. Inilah ayat dia. Tak, tapi kan ayat yang banyak sebut kekal tu ada juga lah. Tapi ini di antara yang ulama-ulama pegang tak, bahawa Allah SWT boleh fanakan, nak bila selesai berlaku ahli syurga masuk syurga, nak sampai satu apa illa man syaa, bila Allah SWT kehendaki lah. Allah boleh buat apa dia nak buat. Itu saya daripada Allah SWT. Tapi ini ilmu ghaib, Nabi tak ada kecek. Wa ammal ladina su'idu, ada pun orang yang mana bahagia. Orang yang bahagia mana fa fil jannah, dalam syurga, kekal selama-lamanya selagi mana langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, maka apa yang Allah Taala kehendaki. Ata'an ghairu majzur. Pemberian yang mana tidak akan putus-putus, tidak akan putus-putus. Oleh kerana itu fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa. Oleh kerana itu wahai Muhammad, jangan kamu ragu-ragu. Apa yang mereka buat tu salah. Apa yang mereka sembah tu tak seperti mana yang disembah oleh orang sebelum mereka. Wa inna la muwafuhum nasibahum, kami akan balas bahagian mereka tanpa berkurang sedikit. Wa laqad atayna Musa al-kitab, kami telah bagi pada Nabi Musa sebelum kamu wahai Muhammad kitab. Mereka berselisih. Walaula kalimat, kalau tidak kerana kemudian daripada azali dunia ni tempat ujian, ada tempoh dia, nasya Allah Taala akan binasa bila berkhilaf dengan kitab Allah. Tapi oleh kerana Allah Taala buat tulisan dah, wa innahum la fi syakkim minhum, tapi mereka berkenaan dengan kitab mereka tu, mereka berada dalam keraguan. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka, sesungguhnya semua golongan Allah Taala bagi tahu kami pasti akan sempurna amalan-amalan mereka, balasan-balasan mereka. Dan Allah Taala tahu belaka apa yang mereka buat, makhluk ni buat. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fastaqim kama umir, fastaqim kama umir, istiqamahlah kamu. Istiqamah lagu mana? Seperti mana perintah Allah. Dan begitu juga orang yang mana ikut kamu. Wala tatghaw, jangan kamu lampau, jangan melampau daripada hudud Allah. Innahu bima ta'maluna khabir. Kita sambung bagi start daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billah rabbil islam, Nabi Muhammad nabiyyu rasulullah. Alhamdulillah. Pagi esok ada ya? Pagi esok